Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jom belajar sama cikgu. Cuba pelajar-pelajar lihat kenapa spana tu tertarik pada magnet. Begitu juga dengan gunting dan kunci. Dalam video kali ini, kita akan belajar subtopik 7.3 kemagnetan, iaitu subtopik terakhir di dalam bab 7, keelektrikan dan kemagnetan. Kita lihat dahulu standard pembelajaran. 7.3.1 merumuskan ciri-ciri magnet. 7.3.2 menghuraikan dan berkomunikasi mengenai elektromagnet. Baiklah, kita lihat magnet terdiri daripada magnet semula jadi dan juga buatan manusia. Magnet wujud secara semula jadi dalam bentuk batu magnet. Okey, ini adalah batu magnet. Kemudian, magnet buatan manusia pula diperbuat daripada besi, keluli, kobalt dan juga nikel. Dan ianya digunakan secara meluas dalam kehidupan harian. Sekarang kita akan belajar sifat-sifat magnet. Apakah sifat-sifat magnet? Yang pertama, menarik bahan magnet. Okey. Yang kedua, mempunyai kutub ataupun berkutub, iaitu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub yang sama jenis akan menolak, manakala kutub yang berlainan jenis akan menarik. Dan yang keempat, menunjukkan arah utara selatan apabila digantung secara bebas. Sekarang kita lihat sifat magnet yang pertama dengan lebih jelas, iaitu menarik bahan magnet. Kita lihat magnet tersebut menarik kunci dan juga gunting, tetapi tidak menarik objek yang lain. Kerana apa? Kerana gunting tersebut diperbuat daripada besi, begitu juga dengan kunci. Sifat magnet yang kedua ialah berkutub. Okey, magnet mempunyai kutub utara dan juga kutub selatan. Kita tengok pada gambar ni. Okey, N. Huruf N ni ialah mewakili apa? Mewakili north, iaitu kutub utara, dan S south, iaitu kutub selatan. Sifat magnet yang ketiga ialah kutub yang sama jenis menolak, manakala kutub yang berlainan jenis akan menarik. Pelajar-pelajar, cuba lihat video ini. Nampak kan? Utara dan selatan, kutub yang berlainan jenis iaitu kutub utara dan selatan menarik, manakala kutub yang sama jenis, contohnya utara dan utara, menolak. Begitu juga dengan kutub selatan dengan selatan akan menolak. Dan sifat magnet yang seterusnya ialah menunjukkan arah utara selatan apabila digantung secara bebas. Okey, pelajar boleh lihat pada gambar ini, bila magnet ini digantung secara bebas, maka ia menunjukkan arah utara selatan. Sekarang kita lihat apakah dia medan magnet. Kawasan di sekitar magnet yang wujud kesan daya oleh magnet dikenali sebagai medan magnet. Okey, boleh lihat. Okey, ada medan magnet wujud di sekitar magnet ini. Sekarang kita akan lihat garisan medan magnet. Medan magnet, boleh diwakili oleh garisan medan magnet, iaitu garisan putus-putus pada rajah. Pelajar boleh lihat garisan putus-putus pada rajah ini mewakili garisan medan magnet. Apakah ciri-ciri garisan medan magnet? Garisan medan magnet mengarah dari kutub utara ke kutub selatan magnet. Pelajar boleh lihat anak panah yang keluar daripada utara, dia akan masuk ke dalam kutub selatan. So selalunya
kamu akan lukis macam ni. Keluar dari utara dan masuk ke selatan. Pelajar-pelajar kena lukis garisan putus-putus dan anak panah keluar. Okey, cikgu cakap lagi sekali. Keluar dari kutub utara dan mesti masuk ke kutub selatan magnet. Okey, ini adalah magnet, kutub utara dan kutub selatan. Jadi bila pelajar melukis garisan putus-putus ini, okey, ianya mewakili medan magnet kan? Jadi anak panahnya mesti keluar dari utara. Okey, ni utara, keluar. Right? Keluar dari utara. Okey. Kemudian masuk ke selatan. Jadi anak panah masuk ke selatan. Sama juga dari bawah. Keluar dari utara, ni anak panahnya, dan akan masuk ke selatan. Kemudian kita tengok garisan medan magnet pula, dia tidak bertemu ataupun bersilang. Ini ciri-ciri dia ya. Okey. So pelajar boleh lihat garisan putus-putus ni tidak pun boleh bertemu dan juga bersilang. Dia mesti satu-satu. Garisan medan magnet dia lebih rapat. Di mana? Nanti kita tengok. Dia lebih rapat antara satu sama lain di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Kat mana paling kuat? Medan magnet paling kuat di bahagian kutub kerana garisan lebih rapat. Okey, nampak ada kat sini? Garisan ni lebih rapat. Ini serbuk besi ya di magnet ni. Okey, dia tertarik kepada magnet. Dan di sini lebih rapat. Okey, begitu juga kalau melukis. Okey, dekat sini pelajar lukis, kat sini lebih rapat. Medan magnet antara dua kutub yang sama. Okey, contohnya dekat rajah ni utara, cikgu dekatkan dengan utara. Okey, ataupun selatan dengan selatan akan menghasilkan satu titik kosong yang tidak mempunyai sebarang medan magnet. Okey, titik ini disebut sebagai titik neutral. Okey, ni di kawasan X ni. Okey, ni adalah titik neutral. Seterusnya kita akan lihat pula elektromagnet. Cuba pelajar-pelajar lihat di sini elektro dengan magnet. Okey, elektro ni apa? Elektro ni sebenarnya ialah elektrik. Alright. So elektrik, magnet ni magnet lah. Apa kaitannya? Okey. So elektromagnet ialah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara waktu sahaja apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. Ada arus elektrik, barulah ada kesan magnet. Okey, apa contohnya? Contohnya ialah loceng elektrik. Okey, jom kita lihat dulu konsep. Okey, yang penting di dalam elektromagnet. Kita lihat corak medan magnet. Corak medan magnet yang terbentuk bergantung kepada bentuk konduktor yang digunakan. Pelajar-pelajar ingat apa maksud konduktor? Okey, bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, sebagai contoh, garisan medan magnet yang dihasilkan oleh dawai lurus dan juga dawai gelung akan berbentuk bulatan sepusat. Right? So, garisan medan magnet lebih rapat di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Kekuatan medan magnet berkurang apabila menjauhi pusat konduktor. Yang penting ini ialah corak medan magnet yang terhasil tidak dipengaruhi oleh arah aliran arus yang melalui konduktor. Seterusnya kita lihat petua genggaman tangan kanan. Ini sangat-sangat penting. Cikgu bulatkan perkataan kanan. Kita makan dengan tangan apa? Tangan kanan. Jadi tolong ingat petua genggaman tangan kanan. Alright. Ceritanya pasal apa ni? Arah medan magnet. Okey, ingat arah medan magnet ditentukan oleh arah arus elektrik. Jadi petua genggaman tangan kanan dapat menentukan arah medan magnet pada dawai lurus yang membawa arus. Okey, di rajah ini, okey, pelajar boleh lihat. Okey, kamu genggam tangan. Ibu jari ni mesti menunjuk kepada arah arus. Okey, contoh.
arah arus ni menunjuk ke atas. So, ibu jari ni tunjuk ke atas. Alright? Jadi, bila ibu jari tunjuk ke atas, jari-jari yang lain ni akan menunjukkan arah medan magnet. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita akan lihat garisan medan magnet yang dihasilkan oleh dawai lurus akan berbentuk bulatan sepusat. Alright? Arah medan magnet ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh arah arus elektrik. Okey, kita guna petua genggaman tangan kanan. So, dia dapat menentukan arah medan magnet pada dawai lurus yang membawa arus. Okey, so garisan putus-putus ni mewakili apa? Medan magnet. Okey, jadi kita nak lihat arah dia. Okey, arah dia ada dua saja. Sama ada mengikut arah jam ataupun melawan arah jam. So, untuk dawai lurus, pelajar kena tengok. So, untuk contoh ni dia naik ke atas. Alright, kita tengok gambar yang paling kanan. So, naik dekat atas. Ibu jari mesti ikut ke atas. Okey, bukan ke bawah. Ikut ke atas sebab arah arus ke atas. Jadi, jari-jari yang lain, okey, dia akan melawan arah jam. Okey, kita akan tengok video kejap lagi. So, dia sama tak dengan yang dilukis pada gambar ni? Okey, melawan arah jam. Itu sebab contoh dekat sini ni corak dia melawan arah jam. Jom kita tengok video ni. Okey, tunjukkan ibu jari ke atas dan ia buat gerakan macam ni. Jari-jari yang lain melawan arah jam. Sama dengan hasil yang ada di sini. Pelajar, jom kita lihat pula corak medan magnet pada dawai gelung. Okey, tengok corak dia dan juga arah medan magnet. Okey, garisan medan magnet yang dihasilkan oleh dawai gelung juga berbentuk bulatan sepusat. Sama macam dawai lurus tadilah. Okey, so arah medan magnet ditentukan oleh apa? Oleh arah arus elektrik. Sama juga. So, kita guna petua genggaman tangan kanan juga. Bukan tangan kiri ya. So, petua genggaman tangan kanan dapat menentukan arah medan magnet. Okey, kita nak cari arah medan magnet. Ini corak dia. Okey. So, kalau pelajar boleh tengok ni dawai gelung. Okey, dawai gelung tu maksudnya apa? Tengok ni. Dia bergelung lah. Okey, dia naik kat sini arah arus. Arus naik daripada sini. Okey. So, dia pusing kat sini dan dia turun kat sini. Right. So, ni dawai gelung lah maksudnya. So, kalau pelajar tengok hasil dia ni. Okey, bila arus naik ke atas ni. Nampak tak ni? Ini ialah arah medan magnet ni melawan arah jam. Ni kan anak panah ni. Ni melawan arah jam. Okey. So, cuba kita buat dengan jari kita. Okey, petua genggaman tangan kanan ni. Okey, kita tengok dulu. Okey, arah arus naik atas. Dan kita pusingkan. Kan? Betul lah tu. Melawan arah jam. Okey. So, sebelah sini pula. So, bila arus turun. So, jari kena kat bawah lah. Okey, bila jari ke bawah. Kita akan dapat hasil dia nanti. Okey, arah medan magnet dia akan mengikut arah jam. Okey, mengikut arah. Alright. Yang tadi ni melawan. Yang ni mengikut arah jam. Betul ke tak? Jom kita cek. Okey, turun ke bawah arus. Dan kita pusing. Okey, gerakkan macam tu. Ya, betul. Mengikut arah jam. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita akan lihat garisan-garisan medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid. Okey, so arah medan magnet again ditentukan oleh arah arus elektrik. So kita guna petua genggaman tangan kanan. Ingat ni, kita makan guna tangan kanan. So ingat petua genggaman tangan kanan dapat menentukan arah medan magnet. Okey, so pelajar boleh tengok ni solenoid. Okey, ni arus masuk masuk dekat sini. Okey, dia turun ke bawah, dia naik balik, turun bawah, naik balik, turun bawah, naik balik, turun bawah. Okey. So, yang arus masuk ni dia punya corak, okey, di depan ya. Ni ialah corak medan magnet dia dan kita tak nampak tak arah dia. Arah medan magnet dia ikut jam ke lawan? Ya, tengok ni. Yang biru ni dia melawan arah jam. Okey, pusing kat sini kan? Okey, melawan arah jam. Jom cikgu tunjukkan yang cikgu buat. Okey, sama tak hasil dia? Naik ke atas. Okey, so jari-jari yang lain. Okey, melawan arah jam. Yang di bahagian belakang pula
Okey, tadi dah naik kat sini, so dia turun. Okey, arusnya turun ke bawah. Jadi pastikan kejap lagi jari kamu ke bawah. Okey, ibu jari tu ke bawah. Okey, bila ibu jari ke bawah, kita tengok hasil dia. Jari-jari yang lain, kejap lagi kamu tengok video ni dia akan menunjukkan apa? Ikut jam. Okey, arah medan magnet ni mengikut arah jam. Jom kita tengok. Okey, ibu jari turun bawah, tunjuk ke bawah. Jari-jari yang lain mengikut arah jam. Di bahagian yang terakhir, kita akan lihat aplikasi magnet dan juga elektromagnet dalam kehidupan harian. Okey, apa yang kita ada? Yang pertama, jarum kompas. Okey, jarum kompas menggunakan magnet untuk menunjukkan arah kutub. Okey, yang kedua, okey, ni apa ya? Ini ialah kunci bermagnet. Okey, pada pintu. Okey, so menggunakan elektromagnet untuk mengunci pintu secara automatik. Okey, dan yang terakhir kita ada kad kredit dan juga kad debit. Okey, dia ada apa? Dia ada jalur elektromagnet yang menyimpan maklumat. Okey, kita dah habis. Okey, bab 7. Harap semua dapat manfaat. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.